A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatul muttaqin. Wala udwana ala ilal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lu'udatan min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wa la fis sama'i. Wa huwa sami'un alim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur ya. Syukur, Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat, Saidul Ayam, 5 hari bulan November. Diam tak diam, dah 5 hari bulan, dahsyat ya. Pantasnya hari berlalu ya. Tolong like dan share. Beritahu kawan-kawan yang Tok Abah live ya. Kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting lah ya. Sangat simple. Apa yang Tok Abah dapat ilham daripada tengok Bruce Lee the Legend. Memang minat tengok cerita itu Bruce Lee. Tapi ujungnya Tok Abah adalah masa sikit ya tengok Bruce Lee. Wah, banyak pengajaran ya. Banyak pengajaran, banyak nasihat, banyak nilai-nilai murni yang dapat dipelajari daripada legenda Bruce Lee ya. Meninggal dunia pada umur 32 tahun ya. Dahsyat ya. Terima kasih Iruk Chai ya, dari Kundasang ya. Lepas tu Sharifah Azizan, Miss Anissa ya, Icha Haisa ya. Ramai tadi sebelum tu. Sharifah Yasin, siapa lagi? Zan Ibnu Husin, Umi Elisa, siapa lagi? Ica Tariza, Nur Hartati, Zafir Zafro, Kita Lika, Zafir Zafro tadi, Kita Falika jadi Nur Hartati sudah, Fatimah Asma, Linda Nizar, Rosida Idris ya. Ni sahabat-sahabat yang dapat ya. Menyapa tak apa, Zavia Domiri, Rusida Idris, Tina Mustari, Khalijah Sairan. Geng Sairan ni, geng kita ni. Fina Junaida, Jasni Ahmad pun ada cikgu ya. Pensyarah ni Zavia Domiri dah sebut tadi, Rozita Mat ya. Dan sahabat-sahabat yang dapat bersama dengan Tok Abah pagi ni, Fatin Sulaiman ya, Ismail Osman, Ina Zulrina Husin ya. Dan untuk mereka yang beri salam, Hamdan Bakar yang beri salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu. Marzati Muhammad Isa, Sharifah Marzati tadi, Sharifah tadi tu. Siapa tu? Sharifah Cik Din. Marzati, Zafir Zafru tadi dah sebut. Oh, dia ingatkan kita untuk sedekah subuh. Tahniah ya. Dan tahniah untuk mereka yang telah dapat sedekah subuh. Waktu yang paling afdal bersedekah, apatah lagi di hari Jumaat ya. Aziah tadi, Aziah Rahman, Ali Sumiarti, Joni Irawan, Nurul siapa tadi? Nurul Aji ya. Syida Saibul, Rusida Idris ya. Dan semua sahabat yang dapat, Khairi Kamarudin, Zaitun Zai ya. Dan sahabat-sahabat yang lain ya. Mrs. Arman Laila ya. Dah berapa orang dalam kelas? Dah ada 104 orang. Boleh tahannya pada minit pertama dah 104 orang. Beritahu kawan-kawan lain ya. Syida Sabul, beritahu kawan-kawan lain yang Tok Abah live bercakap tentang persaingan yang paling getir dalam hidup ialah persaingan dengan diri sendiri. Pertandingan yang paling teruk, yang paling payah, yang paling sukar ialah bertanding dengan diri sendiri. Itu salah satu pengajaran daripada apa yang Tok Abah dapat menonton siri legenda Bruce Lee. Tok Abah memang dulu filem Bruce Lee masa muda-muda tahun 70-an, Tok Abah tak pernah miss ya. Masa tu bujang ya, dapat gaji jadi buruh je, jadi pegawai teknikal ya. Jadi Tok Abah belajar sementara nak masuk universiti. Tok Abah kadang dapat gaji, Tok Abah pun pergilah tengok wayang. 60 sen je, 60 sen masa tu ya. Abdul Rahman, Siti Nurfalia Azmi,
Ismail Supandi, Bunga Merah, Zahra Muhammad Nur, Jasni Ahmad tadi tu, 114 dia kata dah. Hariza Zahiza Haris, Maimunah Iman, Nilis Syahrina Saad, Suhaimi Omar, Maimunah Iman, Faiz Chelsea, tu dia. Syarifah Ifah Syari, Amir Rahim, Siti Azlina Mun. Ni laju sikit ya. Pak Dendek ya, Azmain Khan. Ya, lepas tu Jasni Ahmad mengulang balik tajuk kita, persaingan dengan diri sendiri. Syariman Syarif, Suryana Long, Cik Yan, ya, lepas tu Hariza, Zuhaimi Musa, Johar Joib, Razidah, Yusuf, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Baik, ya, sekarang sudah ada 164 orang dalam kelas. Like dan share, beritahu sahabat-sahabat. Okey, jom kita perlahan-lahan lah ya. Kita mulakan kita punya perbincangan untuk pagi ni, bagaimana kita nak bersaing dengan diri kita sendiri. Sebab pada salah satu adegan tu, satu siri tu, satu episod tu, Bruce Lee ni dia bukannya sombong, tapi dia yakinkan diri dia dan dia punya sifat kebangsaan dia, ya. Sebab dia pindah daripada Hong Kong ke Amerika, dan orang Amerika pada tahun 60-an, 50-an, 60-an ya, mereka amat ialah bukan tertindas, tapi dia nak tirikan ada diskriminasi lah. Orang tak pandang pun. The yellow skin maaf lah, the yellow skin bastard dia kata, ya. Ya, orang berkulit kuning ya. Kuning ni yang memang ialah tidak dihormati lah oleh orang Amerika ya. So mereka kira citizen kelas kedua lah ya, rakyat kelas kedua. Jadi dia cukup nak menaikkan image. Jadi nak jadi the best ya, dia nak jadi the best. Jadi sebelumnya dia berpindah ke Seattle pada masa itu sebelum ke Oklahoma, Auckland ya. So dia dia duduk ke Seattle, dan dia kata tak ada saingan untuk dia. He's the best. Jadi dia tak ada saingan dari segi martial art, seni mempertahankan diri. Dia memperkenalkan konsep kungfu. Masa tu orang satu dunia tak tahu apa perkataan kungfu. Tahun 60-an tak ada perkataan kungfu. Dia yang mempopularkan kungfu di kalangan orang Amerika dan seluruh dunia. Dan Wing Chun punya dan kaedah kungfu daripada Wing Chun punya mazhab lah. Macam silat kan, silat gayung, silat sending, silat cekak, silat silat macam-macam kan. So begitulah. Ni kungfu ala Wing Chun. So dia ni pula belajar semua. Dan ni pula si Bruce Lee ni dia suka belajar semua jenis self defense. Dia belajar daripada karate, daripada judo, jiu-jitsu, daripada taekwondo, daripada semualah pakar-pakar martial artist. So dia untuk jadi yang terbaik, dan dia akhirnya mencipta dia punya versi seni mempertahankan diri sendiri, yang berasaskan kepada Wing Chun punya kungfu lah. Itu sebabnya pada masa itu dia yang terbaik di dunia lah. Dan salah satu dia punya kehebatannya lah one inch punch. Dia akan gerakkan penumbuk dia cuma 1 inci, tapi kata orang tu, papan boleh kopak, orang pun boleh terpelanting 10 meter lah dengan 1 inci punya gerakan tangan. The one inch punch. Itu dia punya salah satu langkah gerak dia. Dan buah segerak ya, attack and defense. Tok Abah belajar silat dulu. Tok Abah memang peminat silat dan seni nanti. Jadi kalau orang silat kata ni buah segerak ya, sampai tepi terus serang, defend dan terus serang. Itu Tok Abah belajar masa dah advance ya, masa dah nak tamat. Guru akan mengajar kita dulu langkah 1, langkah 2, langkah 3 ya. Langkah 1000 pun ajar. Dan guru Tok Abah ajar juga bagaimana langkah 1000. Langkah 1000 bukan senang. Langkah 1, mula-mula kan kita belajar langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 1000. Langkah 1000 itu kalau dah terdesak, dah ramai sangat musuh ataupun kuat sangat musuh, kita pun belajar keluarkan langkah 1000. Cabut! Ya, langkah 1000 tu cabutlah lagi. Ya, tapi di ujung-ujung Tok Abah punya belajar silat, dia ajar buah guru atau buah segerak. Artinya dengan menepis terus serang ya, tepis terus serang, tepis terus tumbuk terus, tepis terus. Itu Tok Abah tengok, ini sama macam yang Tok Abah belajar ya, tahun 70-an. Bruce Lee masa tu tengah hot tahun 60-an. Tok Abah belajar silat tahun 70-an. Not bad lah, 10 tahun kemudian daripada Bruce Lee. Jadi sampai minat sangat Bruce Lee. Chinese boxer ke
Big Boss ke Way of the Dragon ke, semua filem-filem Bruce Lee Tok Abah tonton. Tapi malam tadi Tok Abah belajar satu perkara. Dia kata diulang-ulang kali dia daripada gurunya, dan dia sebut pada profesornya, Profesor Kane. Profesor Kane dia belajar psikologi. Bruce Lee belajar psikologi, major dia ataupun pengususan psikologi. Bukan psikologi, sorry, filosofi, falsafah. Di University of Washington. Tok Abah dulu belajar di University of Wisconsin, USA. Tapi Bruce Lee belajar di University of Washington kat Seattle. So bidang dia bidang falsafah, dan dia mencari falsafah daripada self-defense, dan dia menulis buku dan juga seni mempertahankan diri spesifik yang diciptanya berdasarkan pada semua langkah-langkah ataupun gerak yang terbaik daripada kungfu, daripada judo, jiu-jitsu, karate, taekwondo dan sebarang seni mempertahankan diri. Dan dia dapat bantuan dari ramai orang lah. Dia nampak sombong, tapi orang akhirnya faham dia bukannya sombong, tapi dia nak menaikkan image. Dia nak seni mempertahankan diri China yang terbaik di dunia. Okey. So, apa pengajaran? Salah satu statement yang dibuat, pertandingan persaingan yang paling getir ialah persaingan diri kita sendiri. Itu sebabnya semalam pun Tok Abah sebut, bila-bila pun Tok Abah akan sebut sebagai pembuka minda ataupun betulkan kita punya paradigma mental set, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita hari ini dengan berbanding diri kita yang semalam. Sebab Nabi bersabda, orang yang paling hebat, orang yang berjaya, orang yang cemerlang, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi kita bersaing dengan siapa? Kita bersaing dengan diri kita. Bukan bersaing dengan orang lain. Alah, aku boleh kalahkan dia, aku lebih pandai, aku lebih cepat, aku lebih hebat, aku lebih faham, aku lebih berilmu. Tak payah, tak payah. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya kita jadi sombong ataupun patah semangat. Kenapa aku tak sehebat dia? Jadi kita patah semangat, menghina diri. Oh, kenapa aku lebih pandai dari dia? Sombong, riak, ujub, takabur. Either way, tak ke mana. Either way, kita berdosa. Jadi bandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tapi diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam. Dan kita akan saingi diri kita. Saingi diri kita. Compete with yourself. Tapi nak bersaing dengan diri kita, kita kena kenali diri. Luar dalam. Dan salah satu peribahasa Cina yang dipegang oleh Bruce Lee, yang diwar-warkan kepada profesornya dan kawan-kawannya, anak muridnya, masa mengajar di Amerika, dia kata apa? Biarlah kita kelihatan bulat di luar, tapi masih square ataupun empat segi di dalam. Biarlah kita nampak bulat di luar, tapi empat segi di dalam. Kita nampak hebat, gah di luar, tapi kat dalam kita masih merendah diri, masih rasa banyak kekurangan. Belum bulat lagi, baru masih empat segi. Tok Abah belajar. Bila tu? Malam tadi. Tok Abah terus ambil Tok Abah punya buku. Tok Abah pun kapan mana catat. Masya Allah. The best competition is competing with yourself. Orang bijaksana fokus kepada nak ubah diri, bukan untuk ubah orang lain. Ni kata Jalun Arumi pun disebut juga oleh Bruce Lee. Jadi pemimpin, Tok Abah sekarang tengah membuat nota tentang pemimpin. Tok Abah akan buat satu program pada 30 hari bulan, menjadi pemimpin cemerlang secara magical, menjadi pemimpin terbilang secara magical pada 30 November. So Tok Abah cari bahan, belajar daripada Bruce Lee juga, sebab dia pemimpin dari segi martial arts pada zamannya dia yang terbaik. Pada zamannya, dan dia menulis sebab dia. So pemimpinnya bijaksana, fokus kepada membangunkan diri dan membangunkan orang lain, bukan sibuk nak kata untuk mencari kesilapan orang. So pemimpin yang hebat akan bukan mencari pengaruh, bukan mencari pengikut, tapi membentuk pemimpin-pemimpin yang lain. Pemimpin yang hebat akan membentuk pemimpin-pemimpin yang lain. Dia jadikan staf dia, pengikut dia, supporter dia sebagai pemimpin. Itu pemimpin yang terbaik dalam dunia. Bukan nak sibuk nak cari pengikut, nak cari followers, tapi nak membentuk orang lain jadi sama-sama hebat macam mereka. Itu pemimpin yang paling hebat. Itu sebabnya. Itu dia. Baik. So isu kita hari ni. Sebelum tu, seperti biasa Tok Abah lupa kita punya FB Live hari ni dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat dan sihat.
Tok Abah pun dah kena suku mak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dia kopi perasa coklat, choco latte memang sedap. Memang lazat, dia rasa kenyang 6 hingga 8 jam. Jadi, dan yang paling penting dia mencetus perubahan-perubahan positif. Minum secawan insya-Allah akan tertawan. Dan ada khasiat-khasiat yang lain dan memang dah ramai peminat, syukur alhamdulillah. Okey. Yang keduanya, sebab bagi hint tadi, FB Live kita pagi ni dibawakan juga oleh webinar menjadi pemimpin cemerlang secara magical yang akan berlangsung pada 30 November. Ada link kat atas tu. Ya. Mudah-mudahan Cikgu Nazrin dan my staff telah bubuh link kat komen pin kat atas sekali insya-Allah. Alright. So mudah-mudahan tidak macam baik. So bila disebut oleh para pemimpin, para sarjana, oleh Bruce Lee sendiri, pertandingan yang paling sengit, yang paling getir, yang paling sukar, bukan dengan martial artist yang lain, bukan dengan ahli silat ataupun ahli taekwondo, ahli karate, ahli yang lain, tetapi bersaing dengan diri sendiri. Macam mana kita nak mengalahkan diri kita sendiri untuk maju ke depan? Sebabnya tak berulang sabda Rasul SAW, orang yang beruntung berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kita saingi diri kita. Kita saingi diri kita sendiri. Orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Always be the better you every day. Make yourself being better. As compared to whom? As compared to yourself. Jadi macam mana kita nak saingi diri kita? Kenali diri. Kenali kehebatan, keluarkan kehebatan. Kenali bakat, pupuk bakat. Kenali kelemahan, atasi kelemahan. Kenali sifat-sifat buruk, buang sifat-sifat buruk. Apakah kita punya sifat-sifat positif? Keluarkan, bentuk, pupuk, dan serlahkan satu persatu, dan bentuk tabiat-tabiat baik dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. Dan apa kata Aristotle? Kamu adalah hasil kepada tindakan-tindakan kamu setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari akan jadi kita punya personality. Sebab kita akan membentuk habit-habit atau tabiat yang cemerlang, dan kombinasi tabiat yang cemerlang membentuk sahsiah ataupun peribadi diri kita. Gitu. Alright. So, selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini. Esok anak Tok Abah yang bongsu Muhammad Syazwan punya hari lahir 6 November. Tapi Tok Abah perhatikanlah mereka yang lahir awal November ni, awal-awal November 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16, 17, Tok Abah perhatikan ni orang yang sangat tegas, suka simpan dalam, orangnya agak private, suka menyendiri, BFF dia sangat terhad, dia memang pelik cara berfikir, dia berfikir di luar kotak, dia sering overthinking, menyebabkan mereka stres, sebab mereka banyak berfikir dan fikiran mereka pelik. Dia tak fikir cara orang lain. Anak Tok Abah Muhammad Syazwan yang lahir 6 November ni, dia pada umur 64 tahun dia tanya Tok Abah, ni budak pelik kan? Dia fikir cara pelik. Abah, kenapa Tuhan mencipta spider, Abah? Dalam janganlah budak umur 4 tahun tanya soalan macam tu kan. Dia balik dari tadika, kenapa Tuhan mencipta spider, Abah? Dia kalau balik sambil muka mengantuknya, bah, nak minum kat ni? Nak minum kat kedai mamak, minum apa? Dia nak minum Milo. Minum Milo, kadang-kadang dia tarik. Lepas tu nak minum, nak makan apa? Makan roti cangai. Roti canai disebut sebagai roti cangai. Sambil pejam-pejam mata mengantuk, dia susah nak makan. Tapi Tok Abah kata bila nak makan tu Tok Abah seronok sebab dia memang tak suka makan. Kurus saja kecil masa dulu dia. Tapi dia punya otak dia berfikir. Orang yang lahir bulan 11 ni ikut kajian Tok Abah. Penelitian 40 tahun lebih, tengok, catat. Akhirnya kita buat satu rumusan. Ini bukan semua, ini bukan satu fatwa, ini sebagai satu kata tu panduan saja mengenal orang. So orang bulan 11 ni memang luar biasa. Dia otak dia berfikir di luar kotak, sentiasa mencari benda-benda baru. Dia akan tanya soalan yang orang tak tanya. Budak 4 tahun, kenapa Tuhan mencipta spider? Tok Abah baru nak jawab, spider ni Tuhan cipta untuk memakan nyamuk, memakan serangga, memerangkap nyamuk lah melalui dia punya sarang tu, sarang labah-labah tu, spider.
Dan dia pula dimakan oleh burung, dimakan oleh cicak, ya. Itu tujuannya Tuhan mencipta supaya dia. Tok Babon cakap daripada perspektif sains, the food chain, ya, apa nama, kitaran pemakanan, ya, rantaian pemakanan, Tuhan cipta tu, ya. Kenapa apa nama ular, kenapa engkau makan katak? Macam mana kau tak makan katak? Memang makanan aku. Ya, tu lagu bangau. Not bad dia punya the psychology, the philosophy, ya. Tapi bangau-bangau ni tak baguslah. Tu yang sebab kata kau janganlah jadi bangau-bangau. Artinya salahkan orang lain. Kenapa kerbau, kenapa sakit perut? Macam mana aku tak sakit perut? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Sebab kayu basah, ya. Apinya padam, kayunya basah. Api, kenapa engkau padam, ya? Sebab mana aku tak padam? Sebab air kena hujan. Hujan, kenapa engkau turun? Katak panggil aku. Katak engkau kenapa panggil hujan? Sebab ular nak makan aku. So cantik, ya, dia punya falsafah. Dulu falsafah asyik menyalahkan orang lain, dan menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan sebarang masalah. When you start blaming others, you cannot solve your problem. Itu yang Tok Abah ingat pesanan guru-guru Tok Abah. Jangan salahkan orang lain. Bila kita ada masalah, terus tanya, di mana silap aku? Apa yang aku tak buat sampai aku dapat sengsara begini? Ya, apa silap aku? Kenapa Tuhan uji aku begini? Mungkin niat aku tak betul, mungkin hati tak betul, mungkin. Ini kita akan bincang sebentar lagi. Kenapa kita gagal? Kenapa kita ditimpa masalah? Apa punca masalah kita? Untuk menyaingi diri kita, untuk bersaing dengan diri kita, kita kena tahu apa punca masalah kita. So dalam semua program yang Tok Abah kendalikan, baik dalam program pada 30 November nanti, bila kita cakap tentang menjadi pemimpin terbilang, apa nama, secara magical, Tok Abah akan bincang, tukar cara berfikir dan cari apakah kesilapan lazim, masalah, cabaran dan kesilapan lazim pemimpin. Itu dulu. Apa problem kita? Apa kesilapan kita? Apa cabaran kita? Lepas tu kita baru carilah strategi, kaedah, dan kita akan bincang apakah jenis-jenis pemimpin, the style kepimpinan, style memimpin, dan yang penting Tok Abah akan ceritakan, ya, tak salah Tok Abah 22 langkah, ya, mungkin lebih, ya, 35 langkah bijak menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical di masa yang mencabar, PKP dan sebagainya, dan pandemik, dan tak kisahlah waktu bila pun, tapi apatah lagi waktu yang bercabar seperti sekarang. Bagaimana nak jadi pemimpin yang hebat? Jadi nak jadi pemimpin hebat ialah pimpin diri dulu sebelum sibuk nak pimpin orang lain. Ubah diri dulu sebelum sibuk nak ubah orang lain. Saingi diri dulu sebelum sibuk nak bersaing dengan orang lain. Itu prinsip yang diwar-warkan oleh semua orang, termasuk Bruce Lee. Yang Tok Abah menonton dia punya. Okey. Jadi apa di antara punca masalah kita? Ya, punca kita tak boleh bersaing dengan diri kita ni sebab kita tak kenal diri. Tok Abah selalu pesan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Macam mana kita nak berubah kalau tak kenal diri? Keluarkan kehebatan, amalkan kehebatan, serlahkan kehebatan, pupuk bakat-bakat yang terpendam, keluarkan bakat-bakat yang ada, atasi kelemahan-kelemahan dan kebobrokan, kesilapan, benda buruk, ya, sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Ya, so ikut pemerhatian Tok Abah lah. Ya, hidup 70 tahun ni, Tok Abah perhatikan antara punca masalah kita, ya. Punca sebab kita ni tak berjaya, diuji, gagal, ataupun dapat mehnah daripada Allah. Pertama sebab tak kenal diri. Kedua sebab hati kita kotor. Ketiga sebab pemikiran kita negatif. Keempat sebab tindakan-tindakan kita tak betul. Kelima sebab persekitaran kita tidak merangsang. Keenam sebab kawan-kawan kita silap. Kita silap networking, ya. Lepas tu tak cukup cikgu, guru tak ada, tak belajar, tak nak berubah, sikap yang negatif, paradigma yang songsang, macam-macam punca. Ada 1001 punca kita tidak maju ke depan. Ingat, persaingan yang paling getir, bersaing dengan diri sendiri. Macam mana nak bersaing dengan diri sendiri supaya kita improve, perbaiki diri kita supaya hari ini lebih baik daripada semalam untuk jadi orang berjaya. Seperti sabda Rasul, kita kena kenal diri kita. Dan kita tak, banyakkannya kita ada hidden windows, ya, close windows. Ada pintu-pintu dalam diri kita yang kita tak buka, kita tak kenal diri. Malangnya sampai mati. Jadi macam mana nak bersaing dengan diri?
Ya, bukan sibuk bersaing dengan orang lain, bersaing dengan diri kita untuk memastikan kita yang hari ini baik sikit daripada kita yang semalam. Untuk masuk golongan yang Allah redha, yang Allah sayang, ya, di golongan yang berjaya atau beruntung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak berubah, orang yang tertipu, orang yang makin teruk, orang yang cilaka, laknatullah. Tolong like dan share, beritahu kawan-kawan lain. Ya, beritahu kawan-kawan lain macam mana kita nak terus bersaing dengan diri kita agar kita jadi aset kepada diri, aset kepada keluarga, aset kepada masyarakat. Kita memberi nilai tambah, membantu masyarakat, of course membantu negara. Sebab anda dan Tok Bah Allah cipta untuk jadi aset kepada dunia. Ya, kita ni nak memberi nilai tambah kepada dunia, ya, agar wujudnya kita kat dunia ada kata orang tu memberi kebaikan, memberi nilai tambah. Sebab tanpa anda, tanpa Tok Bah, dunia tidak sempurna, dunia tidak cantik, dunia tidak lengkap. Maka apakah peranan kita untuk memberi nilai tambah kepada dunia? What can we contribute? Sebab Nabi berpesan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Macam mana kita nak beri manfaat kepada orang lain kalau kita tak tahu apakah benda positif, kekuatan, bakat ataupun perkara-perkara baik yang ada dalam diri kita, sumber-sumber X factor, wow factor, yang bila kita gunakan untuk menjadikan diri kita aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, dunia sejagat, pada ummah, ya, satu dunia insya-Allah. Gitu, ya. Sambil-sambil tu kita tengok siapa yang apa ni berkisah salam kat kita, ya. Dah ada dah Cikgu Nazrin dah bubuh apa nama kat komen pin kat atas sekali link, ya, untuk apa nama untuk premium Cokolhati ni ada. Lepas tu untuk webinar pada 30 hari bulan November, menjadi pemimpin cemerlang secara magical di masa yang mencabar ni. Bapa akan bincangkan. Jom, semua orang adalah pemimpin. Anda pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinan kamu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah adalah pemimpin, cikgu-cikgu adalah pemimpin, ketua kampung of course lah, ya. Apa ni, wakil rakyat of course lah. Imam pemimpin, isteri juga pemimpin, anak-anak pemimpin, malahan hamba adalah pemimpin di rumah tuannya. Gitu. Jadi kalau begitu semua orang pemimpin, jom kita kata tu keluarkan sifat-sifat baik untuk memimpin diri kita. Ya. So Firdaus Hashim, terima kasih. Ani Fitri, Amir Rahman, Kutut Mulin pun ada. Nilai tambah pada dunia kata Kutut. Ya, Kutut Mulin ni pun selalu ni sahabat dari Sabah, ya. Nur, siapa ni? Nur tak nampak tengah dia tulis Jawi, ya. Nur yang ain, ujungnya ain, ya. Sebab mata tak berapa jelas pagi-pagi ni, ya. Nur Farah, ya. Farah ke? Nur Farah ain, ya. Okey, Siti Munirah Daud, Nur Aniza binti Ali, Ani Fitri, Ina Marzuki, Kutut Mulin tadi, Azima Aziz, Jelu Zaini, Juju Zaini, Ima Ahmad, Cik Ros Yaakob, Dayu Mastan, Malhida Marifin, ya, Siti Munirah tadi sebut, Ros Milawati, ya, Ani Fitri dah sebut, Nur Azlina, Azmi Ahmad Arif, Norma Basarah ni kawan-kawan lama ni. Sabridah Das, Ina Marzuki tadi. Kutub Mulin, Hamidah Abdullah, Siti Munirah Daud, Sam Eddy, Sharifah Nur. Sharifah Nur pun ada. Ini macam nama Tok Mak, ya. Tapi ni bukan ni, ya. Sebab dia punya F ada 2. Jadi Sharifah Nur, bukan Tok Mak. Tok Mak pun nama Sharifah Nur juga. Ya, Ajmal Junaidi. Juji Zain tadi, Kutut. Teacher adalah pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Yeah? We are all leaders, yeah? And we'll be accountable for our leadership. Yeah? Zurina Maisa, ini pun kawan lama ni. Rodiah Hashim, Cik Ros Yaakob, Sumiati Abdul Rahman, Ati Mahad, Nur, tu abah tak tambah lah. Oh, Nur Farahin, betul, Nur Farahin. Oh, Fa Alif Roha.
Nur Farahin. Tok Abah kata okey, ejanya tadi Tok Abah tadi mata tak terang, dia eja balik in Rumi. Terima kasih Nur Farahin. Amir Soleh. Okey, Nurli Baharin, Tengku Fazura Idayu, Maria Zai. Udah rupanya. Mun Maisma. Ni pun lama juga tak perasan ni. Azmi Bakar, Amir Rashida, Zamani Zaju, Muhammad Arif, Anif Fitri, Abdul Malik Idris, ya, dan Zaidah Zainuis, ya, Amir Rahman, Sam Eddy dah sebut tadi, ya, dan yang lain lah, Umi Allen, Mun Maisma, Siti Munir ada. Banyak kali ulang-ulang, ya. Baik, so kita membicarakan persaingan yang paling getir adalah bersaing dengan diri sendiri. Satu kata-kata yang diwariskan oleh ramai orang, termasuklah Bruce Lee. Legenda Bruce Lee sentiasa dipesan oleh gurunya. Bruce, kamu kalau rasa kamu tak ada saingan, maksud tu di tempat di Seattle, dia rasa dia yang paling best. Dari segi seni mempertahankan diri, dia terbaik. Tak ada orang boleh kalahkan dia. Sampai dibubuh notis kat depan dia punya kelas, martial arts school lah. Ya, dia punya kelas pusat latihan seni mempertahankan diri kungfu dia tu. Dia kata apa? Barang siapa mencabar saya, siapa, di mana, bila, tak kisah, aku akan ada di sana. Dia agak angkuh lah. Jadi ramai lah guru-guru ataupun master-master dari seni mempertahankan diri dia rasa tercabar dan mula mencabar dia. Pakar karate, taekwondo, jiu-jitsu, ya, dan seni mempertahankan diri yang lain, judo, ya, macam-macam punya seni mempertahankan diri mula mencabar dia. Ada masanya dia kalah sekali dua, tapi biasanya dia menang. Tapi dia punya prinsip, aku lebih rela kalah untuk belajar, kata tu, kaedah baru, teknik baru, buah baru lah, ya, berbanding aku cuma dengan keadaan yang lama. So dia kerana mencabar, ya, orang lain untuk belajar sebenarnya. Bila dia kalah, dia terus datang untuk belajar. Tapi dia jujur, dia akan beri ilmu dia, tapi orang lain, saingannya kebanyakan yang tak jujur. Dan dia kena, salah satu daripada Ed Parker ni. Parker ni seorang pakar karate yang hebat, ya. So dia mencuri langkah, ya, buah Bruce Lee, dan mengalahkan Bruce Lee lah dalam satu pertandingan demonstrasi. Dan Bruce Lee masuk hospital 2-3 bulan. Tapi akhirnya si Ed Parker ni menyesal sebab dia tahu dia tak jujur. Dia curi buah yang diajar oleh Bruce Lee. Lepas tu digunakan untuk mengalahkan Bruce Lee. Jadi Bruce Lee ni jujur, dia tak bersedia untuk defend dirinya, tapi dia kongsi buah dia, move dia, gerakan dia, rahsia dirinya. Tapi akhirnya Ed Parker, dia tengah buat catatan pengalamannya 20 tahun sebagai pakar karate. Diberikan buku itu kepada Bruce Lee untuk membuat seni mempertahankan diri yang baru. Bruce Lee pun juga menulis buku. Hebat kan? Dia menulis buku, dia belajar falsafah self-defense dan falsafah pembangunan diri. Itu yang Tok Abah tergerak untuk bincang pagi ni. Bagaimana kita nak bersaing dengan diri kita untuk terus maju ke depan. Moving forward. Yeah, how to know yourself. Yeah. Okay. So Tok Abah selalulah pernah buat dalam semua program Tok Abah akan terangkan bab pertama ataupun slot pertama dalam all my training program. Mesti pertama ialah ubah paradigma, ubah cara berfikir, ubah persepsi diri, change, anjakan paradigma, changing of the paradigm. Mental set kena ubah, sebab kita adalah hasil daripada apa yang kita fikirkan. Hadis Qudsi, Allah bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hamba-Nya. Dia tukar cara berfikir dulu. Kemudian Tok Abah akan bincangkan bagaimana nak mengenal diri dengan melalui nama kita, gunakan psychometric test, menggunakan keadaan fizikal, tarikh lahir. Ni semua benda-benda yang harus, ya, yang tidak ada kena dengan zodiac ataupun numerologi. Tok Abah tak masuk campur, ya, sebab untuk orang Islam itu haram, ya. Itu boleh membawa kepada syirik. Jadi Tok Abah tak terlibat. Tok Abah gunakan keadaan kajian Tok Abah selama 40 tahun bagaimana nak kenal diri. Dan Tok Abah test dan test dan test. Kebanyakan orang akan mengangguk, betul, itu sifat saya. Mereka akan tanya, macam mana ya kenal? Tahu sifat saya dengan tengok muka saya, dengan tanya nama saya, dan tanya tarikh lahir saya, dan tanya saya anak nombor berapa. Tok Abah cerita, ya, 60, 70, 80% apa yang Tok Abah cakap tu tepat
kadang 90%, kadang 100% tepat kepada orang itu. Awak ni orangnya begini. Dia kata, betul lah tu. Pada dasarnya betul. Dan pasangan awak begini. Lagi dia terkejut buruk. Ya. Yang aku depan dia ni pun dah ditanya, bolehlah dia ceritakan sifat-sifat aku. Tok Abah ni, suami aku pun dia tahu. Isteri aku pun dia kenal. Bukan kenal. Tuhan akan temukan manusia yang berlawanan perangai. Allah akan jodohkan dua insan yang berlawanan perangai, yang lengkap melengkapkan, yang imbang mengimbangi. So, bila kita Tok Abah baca peribadi seorang wanita, Tok Abah boleh ceritakan kebarangkalian sifat suaminya. Betul, suami saya memang tenang, memang cool, memang sakit jiwa, memang kena pesan 13 kali baru bergerak. Sebab isterinya pantas, cepat, tak sabar, mudah sentap, yang laju. So, isterinya lahir bulan 4. Contohlah, isterinya lahir bulan 4, memang laju, memang aktif. Semalam Tok Abah punya pengalaman 2 hari lepas. Ya, suaminya lahir bulan 1. Suami saya bulan 1, Tok Abah pun ketawa. Bukan apa, seronok sangat. Sebab Allah temukan jodoh yang sangat opposite. Orang bulan 1 ni kalau lelaki dia cool, selamba rock, selamba tenang. Ya Allah, cool, dia selenga maksimum. Ya Allah, kena pesan 31 kali. Taklah 13 kali. 31 terbalik dah. 13 kali sebelum dia bergerak. Lumrahnya betul. Tak semestinya betul. Tidak semestinya betul. Lumrahnya betul. Itu kajian Tok Abah selama 44 tahun dah. Sejak umur 25. Sebenarnya sejak umur 20. Tapi secara official, Tok Abah buat penelitiannya sejak umur 25 tahun. Masa Tok Abah jadi tutor kat UPM. Masa tu Tok Abah mengkaji. Untuk apa? Untuk kenal orang. Sibuk sangat kenal orang. Pasal apa? Busybody. Bukan. Untuk dapat berkomunikasi. Ya, mendidik, mengajar atau menasihati mereka. Sebab Nabi pun bersabda, khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya, personalitinya, backgroundnya. Itu pun aspek andragogy, mendidik orang dewasa. Mendidik orang dewasa dengan andragogy. Kaedah mendidik bukan daripada kosong. Itu pedagogi untuk anak-anak sekolah, untuk budak tadika. Tapi ini untuk orang dewasa, kita kena mendidik mereka berdasarkan pada pengalaman dan ilmu yang semasa yang ada pada mereka. Barulah kita mulai daripada the current situation. Itu sebabnya Tok Abah selalu sebut, bila kita nak merangsang manusia, merangsang diri, merangsang pemimpin untuk berubah, Tok Abah akan tengok di mana kesilapan awak. Kenal tak diri awak? Apa kekuatan awak? Daripada nama, daripada psychometric test, daripada tarikh lahir, daripada warna kegemaran, daripada muka mak ke muka ayah ke muka nenek, daripada warna kegemaran, daripada butang hijau, butang merah. Ini pun Tok Abah akan bincang nanti sebagai topik yang terakhir lah untuk siri mengenal diri, iaitu bagaimana mengenal diri melalui butang merah dan butang hijau diri kita. Our green button and our red button. Ya, so itu pun ramai dah tahu. Tapi Tok Abah akan bincangkan secara detail dan terperinci, insyaAllah. Ya, masanya ada sikit perubahan tarikh. Baik, so Tok Abah sebut tadi apa? Langkah pertama untuk kita bersaing dengan diri kita ialah mengenal diri kita. Dan kita kena tengok, ya, kita boleh kenal diri kita melalui nama pun dah. Tok Abah dah sebut banyak kali pun sebagai satu terapi. Dan kadang Tok Abah dah confuse, tengok nama dia begini-begini, tak boleh baca lah. Tapi tengok wajah macam keras hati. Macam keras hati, tapi dia kata lahir bulan 6. Orang lahir bulan 6 ni dia tak keras hati. Biasanya lah. Tapi tanya pula, muka mak, muka ayah, muka mak. Ya, sifat ayah. Ayah keras ke? Ayah keras. Okey. Itu genetic factor, DNA factor. Lepas tu dia ni walaupun keras tapi rata-rata kalau tak pasal orang bulan 6 ni memang mudah boring, suka berubah. Dia suka berkemas, suka perubahan. Dia tak nak benda yang sama. Dia cepat boring. Jadi bila kita tahu dia cepat boring, apakah rentetan perangai ataupun perubatan yang dia kena saingi untuk jadi orang lebih hebat. Dan dia pula susah nak buat keputusan. So, bermusyawarah dan juga istikharah. Dan cari maklumat dengan surf kat internet dan sebagainya. Ataupun kita mencari solusi untuk masalah kita semasa tidur. Sleep thinking. So, Tok Abah dapat sesuaikan peribadi seorang dengan masalah-masalah dia, punca masalah, untuk bersaing dengan dirinya. Topik kita hari ni, ya, persaingan ataupun pertandingan yang paling getir ialah bersaing dengan diri sendiri. Sebab, ya, kita ni kadang kita bermasalah bukan sebab persekitaran.
Kita ada stres bukan sebab pasangan, bukan sebab kerja, bukan sebab persekitaran, bukan sebab PKP, bukan sebab coronavirus. Kita ada stres sebab persepsi kita tak betul. Cara kita melihat masalah kita tak betul. Ya, sebab Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. Jadi ujian yang Allah berikan pada kita itu tanda apa? Tanda musibah. Tanda apa? Tanda apa? Adakah ada satu benda yang buruk? Tak, dia anugerah. Allah bila kasih kat kita, kita diuji. Jadi semua masalah yang kita hadapi, kalau kenal diri, kalau hisap diri, kalau nak maju ke depan, kita kena terima hakikat. Ujian mihna yang aku terima ini, tanda Allah sayang ke aku rupanya. Untuk aku beringat dan rapatkan diri. So salah satu kata-kata Bruce Lee ialah, when you understand about your spirituality, you strengthen your spiritual strength, you will strengthen every aspect of your life. Bila kamu memperbaiki kekuatan kerohanian kamu, maka kamu akan jadi orang yang lebih hebat luar dalam secara komprehensif. Dan apa yang kita faham pula, apa yang ulama-ulama pesan pula, barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki setiap aspek kehidupannya. Ada beza tak dengan apa yang diwar-warkan oleh Bruce Lee? Tak beza, malah kita lebih hebat lah kan. Sebab barang siapa yang jaga solat, as-solatu imaduddin. Bila kita menjaga solat, kita memperkasa hubungan kerohanian, hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Dan of course seterusnya hablum minan nas. Okey, cantik. Cantik, seronok seronok. Sahabat seronok sangat sambil tonton cerita drama ataupun siri legenda Bruce Lee, dapat ilmu, dapat Tuan selalu pegang buku Tengok filem pun mesti pegang buku dan pegang pen. Kalau tidak rasa rugi. Dapat ilmu yang sangat luar biasa. Walaupun satu statement macam tu dia kata, biarlah kita, ni peribahasa Cina, biarlah kita nampak bulat di luar, tapi kita masih empat segi di dalam. Walaupun kita nampak hebat, gah di luar, kita kena rasa diri kita belum sempurna, banyak kekurangan, banyak tak betul. Kita terus kena bersaing dengan diri kita untuk bertambah baik. Ingat pesan Nabi, orang yang beruntung berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dia bersaing dengan dirinya. Don't compare yourself with others, but compare yourself today, vis-a-vis yourself yesterday. Dahsyat simple but luar biasa. So maintain kita punya 437, 440 orang dalam kelas, sebab kita lupa nak like dan share dengan orang lain. Baik. So itu satu perkara lah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu sebabnya semua orang yang hebat, Bruce Lee akan belajar daripada orang yang pakar dalam bidang yang lain. Dia belajar, dia orang kungfu, Wing Chun punya mazhab, strategi Wing Chun, kelas Wing Chun, dia akan belajar daripada karate, taekwondo, jiu-jitsu, judo, kalau ada silambam lah, kalau ada orang silat, silat lah, dia akan belajar daripada semua orang lain. Dan dia suka bertanding orang lain, dan dia kata, biar aku kalah tapi aku dapat belajar dan berguru dengan orang yang kalahkan aku. Dia untuk memperbaiki. Macam mana kita nak improve kalau kita tak bertanding dengan orang yang lebih baik daripada kita? Dan bertanding orang lebih baik, kita akan kalah. Boleh kalah lah. Baik, itu cara belajar yang terbaik melalui kesilapan. Sebenarnya peribahasa Melayu dah terantuk, tengadahlah kita. Dah ada dapat kesilapan ataupun kegagalan, ataupun kita dapat ujian, maka kita berubah. Allah bagi ujian untuk kita berubah, untuk ingat pada dia, untuk minta kat dia, untuk rapatkan diri dengan dia, dan kita memperbaiki diri, insyaAllah. Jadi itu yang Tok Abang nak ulang-ulang. Bagaimana kita nak bersaing dengan diri kita. Orang yang hebat, orang yang bersaing dengan dirinya dahulu, sebelum sibuk nak bersaing dengan orang lain. Sebab semua orang ada kekuatan kelemahan masing-masing. Tak ada faedah kita bersaing dengan orang lain, tapi memang banyak faedah kita belajar dari orang lain. Bukan tak boleh meniru, mengikut jejak langkah orang berjaya. Boleh. Sangat bagus digalakkan. Ada orang hebat, don't reinvent the wheel. Jangan cuba nak bentuk, nak mencipta roda. Roda dah memang dicipta bulat, tak payah nak lonjong, nak empat segi, kena tak payah nak ubah. Tayar memanglah bulat. Don't reinvent the wheel. Artinya benda dah elok, ikut sajalah. Tapi kita perbaiki diri.
Jangan pula kita nak mengubah benda yang dah elok. Benda dah cantik kau nak ubah buat apa? Tak, tapi kalau nak menambah baik boleh, memberi nilai tambah. So jangan buat benda yang dah sudah elok kau nak ubah sesuai dengan cara yang silap, ya. Don't reinvent the wheel. Baik. So adik-adik, sahabat-sahabat, ya, jom kita cari balik sebabnya, ya, Nabi bersabda, tidak akan rugi orang bermesyuarat dan tidak akan menyesal orang istikharah. Jadi kita kena sentiasa bermesyuarat, ya, bersyura, ya. Kita berbincang, sebab dengan berbincang Allah akan bagi kita ilham. Yang ilham ini tak akan datang kalau kita tidak menjalankan mesyuarat. Jadi itu pentingnya mesyuarat. Dengan mesyuarat maka Allah akan bagi hidayah, bagi ilham, bagi inspirasi bagaimana nak menyelesaikan masalah ataupun mencipta benda baru melalui mesyuarat, perbincangan. Ya, orang putih kata two heads is better than one. Dua kepala lebih baik daripada satu. Artinya berbincang, belajar, bertukar fikiran, muzakarah, ya, dan menuntut ilmu dan sebagainya. Ya, alright. So let's move on. Jangan lupa, ya, bila kita pagi ni dibawakan oleh minuman berkhasiat premium cokolate, lazat dan berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan. Diformulasikan dengan kasih sayang yang dinikmati dengan riang. Tahu apa punya tagline lah. Diformulasi dengan kasih sayang, dengan sayang, dinikmati dengan riang, ya. Memang riang, memang seronok. Memang seronok, ya. Alhamdulillah. Syukur. Baik. So apa lagi kita nak bagi tip bagaimana kita nak bersaing dengan diri kita, ya, bagaimana nak menyaingi diri kita, ya. Sebab pertandingan yang paling getir ialah bersaingan diri kita, mengatasi sifat-sifat buruk kita, nafsu kita, ya, ataupun paradigma songsang kita. Aku orang kampung, tak boleh lah, tak macam mana nak berjaya. Dia orang bandar lain lah, banyak facilities, ada digital divide. Ada digital divide. Kita ada perbezaan dari segi kemahiran IT dengan digitalization of the nation, ya. Main dia punya alasan lah. Tapi zaman sekarang yalah, insyaAllah memanglah di sebuah tempat memang dia punya signal tak kuat, wifi tak kuat, ya. Terus banyak ada drama apa, wifi orang sebelah, rumah sebelah. Wifi orang sebelah, whatever lah nama-nama yang Zul Arifin berlakon tu lah, ya. Wifi orang sebelah, rumah sebelah. So kadang-kadang wifi kita kat kampung, kat tempat-tempat tertentu, kat ceruk-ceruk tak kuat, jadi kita susah nak gunakan dapat khidmat internet. Ini pun juga akan mengganggu sikit lah kita punya proses untuk mencari ilmu, mencari maklumat, mencari informasi, untuk bersaing dengan diri kita yang dulu, untuk jadi orang baru yang lebih hebat, lebih sedar, lebih yakin, lebih ke depan, insya-Allah. Itu sebabnya Tok Bah dah selalu sebut kat Rio kan, bagi hint sebenarnya. Tok Bah tak akan tidur kalau tak dapat ilmu baru, tip baru, quotation baru, kata-kata baru, ya, ataupun benda baru yang akan merangsang Tok Bah punya keseronok. Ni benda baru. Macam malam tadi Tok Bah tengok siri Bruce Lee The Legend tu, Tok Bah dapat 2, 3, 4 ilmu baru, peringatan-peringatan yang seronok. Itulah tadi, ya. Di luar nampak bulat, tapi aku di dalam masih 4 segi. Aku masih banyak kekurangan, ya. Jangan perasan. Sebabnya siapakah orang yang jahat, ya Aisyah? Orang yang jahat, orang yang rasa dirinya dah hebat, dirinya dah baik. Siapakah orang yang baik? Orang yang baik, orang yang rasa dirinya banyak dosa, segera bertaubat. Banyak kelemahan, terus atasi kelemahannya, bersaing dengan dirinya. Itu implikasi kepada kata-kata hebat daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam menasihati para sahabat yang bertanya. Ya, so itu main Tok Bah juga sentiasa ulang dan ulang kata-kata Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Hari ini aku orang bijaksana, aku nak mengubah diriku dahulu. Jadi nak mengubah diri sendiri itu nak bersaing dengan diri sendiri, nak improve yourself. So you are competing with yourself. In order to improve yourself, you got to compete with yourself. Dengan mengenal di mana aspek diri aku yang patut aku perbaiki, yang masih tak betul, masih tak cantik, masih tak kemas. Banyak aspek diri kita yang masih tak begitu bagus, tidak begitu sempurna. Nobody is perfect. All of us are work in progress. All of us are work in progress.
kejayaan adalah sentiasa dalam proses pembangunan. Kejayaan is always a journey. Success is a journey, not a destination. Kejayaan adalah satu perjalanan, bukan satu destinasi. Jadi jangan orang kata, alhamdulillah aku sudah berjaya dalam hidup aku tak payah lagi berubah sebab aku sudah berjaya. Sombong, riak, takabur, orang yang tertipu. Sebab orang tertipu, orang hari ini sama macam semalam. Okey? Alright. So ingat ya, adik-adik, anak-anak, jom kita bersaing dengan diri kita. Jangan sibuk nak bersaing dengan orang lain dengan mengenal apakah punca kelemahan diri kita. Kalau hati kita tak betul, ini rumusan, wrap up. Kalau hati kita tak betul, jom kita baiki hati kita. Ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Ribu-ribu kali tak pada ulang. Ya, cara terbaik untuk betulkan hati, untuk membetulkan diri, kena betulkan hati. Seketul daging kalau betul, bersih, cantik, satu badan, hebat, cemerlang. Jadi nak betulkan hati macam mana? Tak pada ulang dan ulang-ulang. Jangan marah ya. Jangan bosan. Jangan tidur sebelum solat taubat. Istighfar 1100 kali. Maafkan semua orang, ya, dan maju ke depanlah. Tidur pula dengan keadaan yang ikut sunnah. Google lah. Tak ada masa nak bincang. Bangun tidur pula dengan senyuman, menghadap kiblat, baca doa. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa amalkan sunnah-sunnah kehidupan. Jangan lupa makan buah sebelum sarapan. Jangan lupa nak keluar rumah dengan niat. Tak kisah nak keluar sebab apa. Taubat hari ni mungkin bermusafir dengan family. So, taubat akan pasang niat. Aku bermusafir ni untuk mencari ilmu, untuk kongsi ilmu, untuk cari kawan baru, untuk buat yang terbaik, untuk melihat ciptaan Allah, untuk whatever. Pasang niat. Ya, dan keluar rumah dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. So, banyak tip yang Tok Bah ceritakan ni, tip-tip biasa, simple. Hampir semua orang dah tahu. Tapi bila Tok Bah tanya, berapa orang pagi tadi keluar rumah pasang niat? Keluar rumah, dia dah bersara, nak pergi exercise, pasang niat dah. Nak pergi exercise, pasang niat apa? Niat exercise lah. Niatlah, aku nak exercise. Kalau aku jumpa kawan, aku nak bagi salam. Kalau aku jumpa peminta sedekah, aku nak sedekah. Kalau aku minum kat kedai nanti, kalau ada orang yang aku boleh belanja, aku belanja. Pasang niat lah, pasang niat. Pasang niat yang baik-baik. Belum buat, dah dapat pahala. Pasang niat. Ya Allah, ruginya ya. Ruginya. Jadi, keluar rumah dengan niat. Dan bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya. Aku bersah dengan nama Allah, aku berserah pada Allah, dan tidak ada daya upaya aku kecuali dengan izin Allah. I am nothing without the blessings of God. La haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan. Ya. Okey. Jadi itu pun kita keep on improving. Jadi kita cari di mana, ya, betulkan hati, betulkan fikir. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. What you keep on thinking, that's what you become. Kamu akan jadi apa yang kamu sentiasa fokus. Fikir sehat, kamu akan sehat. Fikir sakit, banyak penyakit. Fikir ubat, akan dapat ubat. Fikir kita nak berubah, akan dapat perubahan. Fikir, macam mana aku nak berubah? Nak berubah. Aku nak jadi lebih sabar. Nak jadi lebih sabar. Nak jadi lebih syukur. Nak jadi lebih syukur. Fokus pada syukur. Dan faham kaedah. Amalkan, awak akan bertambah bersyukur. Kita bukannya tak cukup rezeki, bukannya sempit rezeki, tapi kurang bersyukur, sempit kesyukuran. Kita bukannya banyak fikir sampai stres, tapi kurang zikir. Itu pun tak ada ulang. Ya. Untuk apa? Untuk ingatkan diri Tok Abah. Kita kena pesan kat diri kita minimum 200 kali, ya, untuk dapat penghayatan dan bertindak, insya-Allah. Itu ikut kajian, ya. Tapi sebenarnya bukan 200, ribu-ribu kali. Itu sebabnya kita. So, betulkan kita punya paradigma, betulkan cara berfikir, dan betulkan kita punya tindak tanduk yang hampir semua tindak tanduk kita masih boleh diperbaiki. Semua tindak tanduk kita, bukan hampir, semua tindak tanduk kita, whatever we do, whatever way and approach yang kita buat sekarang, there is always a better way of doing things. There is always a better way of doing things. There is room for improvement. Walau apa, cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara senyum, cara bercakap, cara memberi nasihat, cara berjalan, cara apa pun yang kita lakukan, cara mandi, ya, semua ada cara yang lebih baik. Bila kita belajar, kita fokus pada sesuatu.
Cara minum pun Fadil Kamsah kata ada cara lebih baik. Macam cuba Google cara minum yang terbaik. You akan terperanjat, ya Allah, banyak benda cara minum aku pun tak betul. Tak payah bagi contoh lah. Awak cuba jadi apa nama? Cuba awak jadi minat cara minum, ya. Bagaimana cara buang air besar yang terbaik? Cuba Google. Tengok YouTube. Adakah orang tunjuk YouTube cara berak? Tak ada lah cara berak. Cara posisi, kaedah dan teknik lah. Bukannya cara berak kau ni apalah, ya. So bukan cakap merepek. Buang air besar pun ada cara yang terbaik. Maksudnya apa? Benda yang kita buat tiap hari, there is always a better way of doing things. Itu cara nak bersaing dengan diri dengan ada ilmu dan tengok apa aspek diri aku yang aku nak perbaiki, insya-Allah. Cara sikat rambut yang terbaik macam mana? Ada belajar tak? Kan tak sikat rambut lah. Soalnya bila Tok Abah tengok je Menteri Kanan Pendidikan, Doktor siapa? Allah, tiba-tiba lupa pula nama dia, ya. Orang baik tu Radhi, Datuk Radhi. Tengok je, wah dia ni orang bagus ni, orang adil. Sebab apa? Dia sikat belah tengah. Ya, Nabi SAW sikat rambut belah tengah. Nabi SAW sikat rambut belah tengah. Dan kata guru Tok Abah, orang sikat belah tengah ni orang yang adil, orang yang cuba untuk ambil jalan tengah, orang yang rasional, orang yang kata orang tu sentiasa ingin berbaik, adil lah. Ya, dan sifat adil ni sangat sukar untuk dibentuk. Jadi cara sikat rambut pun mencerminkan peribadi dan boleh diperbaiki. Cara sikat rambut, oi, ada pernah kaji ke? So tu adik-adik, cara berjalan yang terbaik macam mana? Cara berjalan pernah kaji tak? Pernah Google tak? Ada cara berjalan yang lebih baik. Tak apa, tak payah cerita lah. Jadi you all kata, cara jalan pun ada lebih baik? Ada. Cara nak keluar rumah yang terbaik macam mana? Cara nak bermusafir yang terbaik macam mana? So semua ada caranya. Ada dia punya kaedahnya. Ada dia SOP-nya, standard of practice-nya. Gitu. So itu dia yang sempat Tok Abah kongsikan pagi ni. Tapi kalau panjang umur, besok Tok Abah di luar kawasan, tengoklah. Kalau sempat kita ber-FB, ada peluang Tok Abah akan buat. Kalau tidak, kita bercuti lah, ya. Sebab kita hujung minggu kan. So Tok Abah akan bercuti dengan keluarga. Boleh pada pagi ni bermusafir Jumaat dan Sabtu dan Ahad. Ahad petang balik kot. Untuk yalah, kata berrehlah, insya-Allah. So tidak, minta ampun, minta maaf Tok Abah. Happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah semalam, hari ni, esok, ya, tulat. Yang masa bercuti ni lah. Selamat bercuti. Untuk yang bercuti, selamat bekerja. Selamat menyambut apapun hari penting dalam hidup anda. Mudah-mudahan Allah rahmati anda semua. Dan doakan Tok Abah sekeluarga untuk dapat hidayah. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.